Okay, so kita sambung. Assalamualaikum semua. Selamat pagi semua. Okay, kita berjumpa lah ya. Okay, kita sambung dengan kita punya orang kata apa ulang kaji kertas model pra P3 set yang kedua. Soalan yang terakhir dalam set ni soalan terakhir iaitu soalan 11. So dalam soalan 11 ni kalau kita tengok kita belajar soalan 11 ni kita belajar dalam bab 2. Kita dalam bab 2 iaitu ekosistem. So dalam ekosistem ni kita banyak kita belajar pasal spesies, kita belajar pasal habitat, kita belajar pasal populasi, kita belajar dan last sekali yang paling besar adalah ekosistem. Okay, so tapi saya tak nak fokus kepada yang itu sebab saya rasa saya dah terangkan. Saya nak fokuskan kepada bab soalan nombor 11 ini. Soalan 11 ini dia ceritakan pasal interaksi. Okay, so dalam interaksi organisma ni antara organisma hidup ni dia ada 3 jenis interaksi. Kalau kita tengok dekat sini okay, dia cerita dekat sini ni interaksi ni. Okay, dia cerita dekat sini interaksi ni. So bila kita sebut interaksi ni ada 3. Okay, dia ada 3 jenis interaksi. Okay, dia ada 3 jenis interaksi. Okay, so interaksi yang pertama kita panggil dia sebagai simbiosis. Simbiosis. Okay, interaksi yang kedua kita panggil mangsa. Okay, mangsa pemangsa. Ini interaksi yang kedua. Dan interaksi yang ketiga kita panggil sebagai persaingan. Okay, ini pun kita dah bincang dalam set yang pertama dulu sebenarnya. Kita dah bincang, saya dah cerita detail lah. Saya dah cerita detail. Cuma kali ni kita just orang kata apa, nak orang kata apa sekadar untuk mengingatkan balik. Okay, manakala untuk simbiosis ni pula dia ada 3 jenis. Simbiosis ni pula terbagi kepada 3 lagi. Okay, yang pertama kita panggil sebagai mutualism. Okay, kita panggil sebagai mutualism. Okay, mutual ni bermaksud mutual ni bermaksud kita bersetuju. Senang cakap kita bekerjasama. Okay, kalau kata interaksi mutualism ni bermaksud dua-dua organisma tadi mendapat manfaat. Maknanya kalau kata saya orang kata apa berinteraksi dengan organisma yang satu lagi, dua-dua organisma itu mendapat manfaat. Okey, kalau contoh dekat sini adalah ikan ikan badut tu, clownfish. Pernah dengar tak? Clownfish. Nemo tu lah, Nemo tu dengan buran. Buran tu yang rumah dia. Kalau awak tengok cerita Finding Nemo tu kan, Nemo tu kan dia duduk dalam yang macam lalang tu macam lalang. Okey, Nemo duduk dalam tu. So yang ini kita panggil sebagai buran, buran. Okey, so Nemo duduk dalam tu. So dia ni kita panggil sebagai mutualism. Bermaksud buran ni dia memberi perlindungan kepada Nemo, kepada ikan badut tadi. Manakala Nemo pula memberi makanan kepada buran tadi. Maksudnya dia benda yang dia makan, sisa-sisa makanan dia tadi akan jatuh pada buran tadi dan buran tadi dia akan makan. Itu kita panggil sebagai mutualism. Bermaksud dua-dua mendapat kepentingan, mendapat kebaikan. Yang kedua kita panggil sebagai commensalism. 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 So commensalism ni satu dapat untung, satu lagi tak rugi apa-apa. Mutualism dua-dua dapat kebaikan. Tapi commensalism ni hanya satu mendapat keuntungan dan satu lagi tak rugi apa-apa. Contoh ikan hiu contoh ikan hiu dengan ikan remora. Ikan hiu dengan ikan remora. Ikan remora ni yang duduk melekat bawah ikan hiu tadi. Ikan hiu besar, ikan joss tu yang awak sebut ikan joss tu dalam bahasa Inggeris kita panggil shark tu. Shark, dan di bawah dia tu ikan remora. Ikan remora ni akan sentiasa melekatkan badan dia kepada ikan hiu tadi. So ikan hiu tidak mendapat apa-apa kebaikan daripada ikan remora. Tidak mendapat apa-apa kebaikan. Ikan remora mendapat kebaikan. Dia dapat transportation, dia dapat perlindungan dan dia dapat makanan daripada ikan hiu tadi. Tapi ikan hiu tak rugi apa-apa. Remora duduk kat situ melekat kat badan dia, dia tidak rugi apa-apa. Itu yang kita panggil sebagai commensalism.
Dan yang ketiga adalah parasitism. Okey, parasitism. Parasitism ni bermaksud satu mendapat kebaikan dan satu lagi mendapat keburukan. Itu itu dia punya hubungan simbiosis tadi. Mutualism, dua-dua mendapat kebaikan. Mutualism, dua-dua mendapat kebaikan. Commensalism, satu mendapat kebaikan, satu lagi orang kata apa, tak rugi apa-apa. Parasitism, satu mendapat kebaikan dan satu lagi mendapat keburukan. Contoh, cacing dalam perut kita tu. Cacing pita dalam perut kita, dia makan makanan kita, jadi kita mendapat keburukan. Satu lagi contoh, kutu atas kepala kita. Kutu atas kepala kita tu, maksudnya dia duduk atas kepala kita, dia isap darah kita, dia dapat kebaikan, makan darah kita. Kita dapat keburukan. Keburukan dia apa? Kita duduk tergaru-garu. Dari kepala kita gatal dan mungkin mendapat penyakit. Nampak tak? Kita mendapat keburukan, tapi kutu itu mendapat kebaikan. Itu commensalism. Okey, hubungan yang kedua ni kita panggil mangsa-pemangsa ni. Hubungan mangsa-pemangsa ni maknanya hubungan antara dua haiwan ataupun organisma yang mana menjadi makanan kepada satu organisma yang lain. Contoh harimau, contoh harimau dengan rusa contohnya. Okey, harimau dengan rusa. Harimau adalah pemangsa dan rusa itu adalah mangsa. Jadi pemangsa ni dia akan kejar dan makan mangsa tadi. Itu hubungan dia. Maknanya satu kena makan. Okey, persaingan pula kadang-kadang ada dua jenis persaingan persaingan antara spesies. Okey, persaingan antara spesies dan persaingan antara spesies dan persaingan inter. Pertanyaan interspesies. Senang saya sebut gitulah. Saya padam ni, saya tulis interspesies. Intra. Inter ni bermaksud antara spesies yang berbeza. Intra ni bermaksud spesies yang sama. Betul ke? Saya rasa saya betul dah saya sebut tu inter. Okey. Intra ni bermaksud di dalam. Contoh harimau. Sesama harimau, mereka berebut untuk mendapat hak asasi mereka, mendapat keperluan harian dia. Contoh macam makanan. Contoh macam pasangan. Jadi harimau yang kuat akan berebut pasangan betina dia, jadi contohnya dengan harimau yang sama daripada kumpulan dia. So yang kuat tadi akan dapat pasangan dia. Ataupun persaingan antara harimau dengan singa. Persaingan harimau dengan singa untuk mendapatkan makanan. Jadi siapa yang kuat, maka mereka akan mendapat makanan yang lebih. Itu maksud dia. Persaingan ni, mereka berebut benda yang sama. Jadi perebutan ini boleh berlaku antara di dalam spesies itu sendiri ataupun antara spesies yang berbeza. So balik pada soalan kita nombor 11 ni, dia kata terdapat pelbagai interaksi antara organisma hidup dalam satu ekosistem. Satu ekosistem ni bermaksud apabila terdapat hubungan antara komuniti, beberapa komuniti, mana hubungan antara benda hidup dengan benda yang tak hidup. Kita ada beberapa spesies haiwan ataupun beberapa populasi haiwan yang duduk bersama-sama di dalam satu tempat yang sama, yang mana bila mereka berinteraksi tadi kita panggil sebagai ekosistem. Seperti simbiosis mangsa, dia semua dah kat sini. Simbiosis mangsa-pemangsa dan persaingan. So saya dah explain dah kepada awak. So berikan dua contoh interaksi mangsa-pemangsa. So dia minta awak bagi dua. Dia minta awak bagi dua. Banyak. Dia minta awak bagi dua contoh interaksi mangsa-pemangsa. So apa saja yang awak bagi, yang menunjukkan satu kena makan kepada haiwan yang lain, so itu saya akan terima. Apa saja contoh awak bagi kat saya. Contoh yang pertama awak bagi kat saya burung elang dengan tikus contohnya, saya terima. Saya terima. So awak kata burung elang memakan tikus, saya terima. Ataupun awak bagi burung hantu, burung hantu dengan tikus, burung hantu memakan tikus, pun saya terima. Yang mana menunjukkan yang mana kita dapat melihat antara yang mangsa, yang kena makan dan yang memakan.
Lagi apa lagi? Apa lagi yang awak ada, awak rasa? Ular contohnya, ular memakan memakan tikus contohnya. So boleh. Apa lagi? Kucing. Kucing. Okey, makan tikus. Tikus je cikgu, benda lain tak ada ke? Boleh juga kata awak nak bagi ikan. Contoh ikan besar memakan ikan kecil. Boleh, tak kira apa saja interaksi yang boleh nampak. Yang boleh nampak maknanya satu haiwan kena makan kepada haiwan lain, so saya akan terima. Boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh. So sekarang ni dia hanya minta Boleh. Cikgu, dua. kalau Ya. Ya Alisha dia. kalau beruang makan ikan, Boleh juga. Contoh beruang makan ikan. Yang penting jangan bagi ikan makan beruang. Kalau awak bagi ikan makan beruang, masalah lah. Sebab interaksi itu mana mustahil lah ikan tu pergi melompat makan beruang, betul tak? Yang mana yang awak tengok memang menunjukkan sesuatu yang makan sesuatu yang lain. Contoh harimau makan rusa. Harimau, elang makan ular contohnya. So itu adalah mangsa pemangsa. Sebab apa? Sebab dia minta dekat soalan ini adalah mangsa pemangsa. Berapa dia nak? Dua. So banyak contoh, banyak contoh. So, sebab pengalaman saya bila saya menanda kertas soalan, kebanyakan bab inilah pelajar tak suka. Saya tak tahu kenapa dia tak suka bab ini. Padahal bab ini banyak, senang. Dia punya orang kata apa? Jawapan-jawapan yang boleh bagi. Senang sangat-sangat. Okey, so nombor 2 pula. 11A2. 11A2. Mengapakah organisma dalam satu ekosistem? Ni saya dah cerita dah kawan ni. Dalam satu ekosistem perlu bersaing antara satu sama lain. Kenapa dia perlu bersaing? Saya dah cerita dah kawan tadi. Kenapa dia bersaing? Kerana mereka ingin mendapatkan keperluan asas dia. Mereka ingin mendapatkan keperluan asas. Jadi orang kata hukum, orang kata undang-undang rimba lah. Orang kata undang-undang rimba. Undang-undang rimba ni bermaksud orang yang kuat akan menang. Orang yang lemah akan sentiasa ditindas. Itu contoh dia. So kalau kata dalam ni persaingan, mereka nak berebut apa? Kalau dah semua orang dapat benda yang sama, kalau semua orang dah contoh, kalau kata harimau dia makan ayam sahaja, singa makan itik sahaja contohnya. Jadi mereka tidak akan berebut. Mereka tidak akan berebut. Kenapa tak berebut? Sebab harimau dia makan ayam, singa dia makan itik. Sebab tak? Dia tak akan berebut. Rumput, lembu contohnya, dia tak berebut dengan harimau. Kenapa? Sebab lembu makan rumput, harimau makan daging. Nampak? Dia tak berebut. Tetapi kalau mereka mempunyai keperluan asas yang sama, contoh macam harimau makan rusa, singa makan rusa. Nampak tak? So dia makan benda yang sama, jadi mereka terpaksa berebut. So bila berebut, siapa yang kuat dia akan menang. Itu maksud dia. Okey. Ada juga kalangan pokok-pokok. So awak tengok pokok-pokok. Keperluan asas pokok apa contoh dia? Contoh keperluan asas ni kalau kita kata dekat sini lah, kalau saya kata saya dah jawab dah soalan ni sebenarnya. Saya tulis je lah jawapan dulu. Mengapakah organisma dalam suatu ekosistem perlu bersaing? Perlu bersaing kerana apa? Kerana ingin mendapatkan keperluan asas. So apa dia keperluan asas dia? Contoh dia keperluan asas dia apa? Makanan. Ini contoh keperluan asas dia. Keperluan asas dia apa lagi? Contohnya air. Contoh lagi apa? Udara. Contoh lagi apa? Cahaya. Dan pasangan. Pasangan. So ini contoh-contoh keperluan asas. Ini contoh-contoh keperluan asas. Satu lagi ruang. Kalau ada nota saya ni adalah ruang. Ruang, apa maksud cikgu ruang? Kawasan. Kawasan. So maknanya kalau dia kuat, dia mendapat kawasan yang lebih luas. So maknanya kalau dia dapat kawasan yang lebih luas, bermaksud makanan dia pun lebih banyak.
Itu ruang dia berebut. Jadi contoh macam udak macam apa ni cahaya. Contohnya macam cahaya ni. So tumbuh-tumbuhan. Sebab tahu awak tengok kalau di hutan-hutan pokok tinggi-tinggi semua. Kenapa pokok-pokok tinggi-tinggi? Sebab mereka saling bersaing untuk mendapatkan cahaya matahari. Itu persaingan sebab semua tumbuhan memerlukan cahaya. Okey. So mengapakah organisma dalam satu ekosistem perlu bersaing? Kerana untuk mendapatkan keperluan asas. Okey. So yang ini dah dapat 2 markah. Yang ini kalau awak jawab ini pun dah cukup dah. Awak jawab ini sampai sini je. Ingin mendapatkan keperluan asas. Kerana ingin mendapatkan keperluan asas itu pun dah cukup dah. Boleh dapat 1 markah. Tak perlu bagi contoh. Tak perlu bagi contoh. Okey. Sampai sini ada soalan tak? Tak ada. Tak ada. Okey, kita sambung lagi dengan nombor 11B pula. 11B ni dia menunjukkan antara interaksi simbiosis. Dia bagi tahu dah ke awal-awal interaksi simbiosis. Simbiosis saya dah display tadi. Balik-balik pada 3 benda. Pertama awak ada mutualism, commensalism dan parasitism. So kita tengok kat sini. Menunjukkan interaksi simbiosis, terangkan hubungan antara haiwan-haiwan di atas. Haiwan-haiwan ni apa? 2. Satu yang ini, satu yang ni, satu lagi yang ini. Yang ini namanya umang-umang. Umang-umang. Boleh? Satu lagi yang ini namanya burat. Ini namanya burat. Samalah yang macam rumah Nemo tadi tu. So apa interaksi dia? Dua-dua mendapat kebaikan ke? Ataupun dua-dua mendapat salah satu mendapat keburukan ke? Ataupun satu saja yang mendapat kebaikan? So dalam kes di atas ini dia minta awak terangkan. Terangkan bermaksud awak kena bagi tahu apakah hubungan antara dua organisme ini, antara organisme uburan ni dengan umang-umang. So pertama sekali dia ni adalah mutualism. Hubungan dia adalah mutualism. Hubungan mutualism. Kenapa kita kata mutualism? Kerana umang-umang apa kebaikan umang-umang dapat? Umang-umang dapat kebaikan apa? Umang-umang dapat perlindungan. Dapat perlindungan daripada buran tadi. Samalah macam ikan clownfish tadi, sama macam Nemo. Maknanya dia duduk dalam buran tadi, maka buran tadi memberi perlindungan kepada Nemo. Dan sebagai balasan, dan manakala buran dapat apa? Buran mendapat makanan. Mendapat makanan daripada orang kata apa? Mendapat makanan daripada umang-umang. Dapat makanan ataupun dapat pengangkutan juga pengangkutan. So hubungan ini kita panggil sebagai mutualism. Kenapa kita kata mutualism? Kerana kedua-dua dia dapat kebaikan. Apa kemudahan umang-umang dapat? Umang-umang ni dapat dapat perlindungan. Dapat perlindungan daripada musuh dia. Sebab umang-umang ni menjadi makanan kepada haiwan yang lain. Jadi untuk melindungi dia, buran duduk atas dia. So bila buran duduk atas dia, haiwan lain tak boleh nak makan. Sebab buran ni dekat tentakel dia tu dia ada sengat. Dekat tentakel ni yang jari-jari dia, tentakel ni yang jari-jari ni. Yang jari ni. So dekat jari tu dia ada macam sengat. Jadi bila ada haiwan yang nak makan umang-umang tadi, buran tadi akan sengat dia. So dia tak dimakan. Jadi sebagai balasan, umang-umang ni kan bergerak kan, umang-umang ni kan berjalan. So bila umang-umang ni berjalan, buran tadi juga mendapat pengangkutan. Bila dapat pengangkutan untuk apa? Untuk dia dapatkan makanan. Ataupun makanan yang umang-umang makan tadi akan berterbangan dan buran tadi akan dapat sama. Itu hubungan dia. Itu hubungan dia. Dan nombor B2, berikan satu contoh. Dia minta awak berikan satu contoh organisma lain. Organisma lain
yang mana simbiosis dia sama macam di atas ni. Nampak dia bagi tahu rajah 1.11.1. Maknanya dia nak satu yang sama, iaitu mutualism juga. Dia tak nak yang ini, tapi dia nak yang lain. Dan jangan awak cerita yang atas ni balik. Kalau awak cerita yang atas balik, confirm salah. Sebab apa? Sebab dia minta yang lain. Okey, so ada jawapan tak yang lain? Ada tak hubungan yang awak rasa berdua mendapat kebaikan? Tak dengar? Burung tiung dan kerbau. Salah Terima kasih salah. Betul So burung tiung dengan kerbau. Awak bagi gini pun dah boleh jawapan dah dah boleh dapat satu markah. Alisha jawab apa tadi Alisha? Saya tak dengar Alisha. Sama cikgu. Sama. Banyak sebenarnya banyak. Yang mutualism ni sebenarnya banyak. Contoh dia burung tiung dengan kerbau. Satu lagi ikan badut tadi ikan badut dengan buran. So banyak. So burung tiung ni kalau saya dulu kalau kat kampung saya panggil burung gembala kerbau. Dia sentiasa duduk di atas belakang kerbau. Dia sentiasa duduk atas belakang kerbau. So burung tiung ni dia akan bersihkan badan kerbau terutamanya macam daripada lintah-lintah daripada kutu-kutu ataupun haiwan-haiwan yang datang yang menumpang di atas badan burung tiung. So burung tiung pula mendapat kebaikan perlindungan lah dapat perlindungan daripada kerbau tadi ataupun dapat makanan daripada kerbau. Kerbau pula mendapat kebaikan apa? Badan dia bersih. Itu dia punya dia kata dia punya orang kata mutualism tadi. So yang atas ni awak dapat 2 markah. Yang bawah ni pun awak dapat 1 markah. So awak pilih jangan bagi yang lain jangan bagi yang sama macam di atas. Sebab dia kata bagi satu contoh organisma lain so jangan jawab yang sama. Jangan jawab balik soalan yang sama. Boleh? So kita pergi pada soalan C pula. 11C. Encik Ramli menyembur racun serangga untuk mengawal larva pengorek batang yang memakan daun dan batang kelapa sawit di ladang. Mana dalam cerita ni sekarang ni Encik Ramli ni dia ada ladang kelapa sawit. So secara paling senang untuk membunuh larva pengorek batang ni dia menggunakan racun serangga. Maknanya dia gunakan racun serangga ni dia sembur pokok tadi supaya larva ni mati. So tapi cara ini menggunakan chemical menggunakan bahan kimia. Yang mana kalau kita kata gunakan bahan kimia ni dia tidak berapa bagus lah. Dia tidak berapa bagus kerana racun serangga ni pertama sekali dia boleh mencemarkan alam sekitar. Dia boleh mencemarkan alam sekitar. Jadi mana bila awak sembur tadi dia akan masuk ke dalam kena pada batang kelapa sawit ni contohnya. Dan bila hujan turun dia akan larut dalam air, dia akan masuk dalam tanah. So nanti dia akan boleh mengubah tanah-tanah tadi. Dan kemudian bila duduk kat batang contohnya kalau kata sayur-sayuran tadi juga mengandungi bahan kimia tadi. Jadi tidak elok. Jadi ada satu cara yang kita panggil sebagai kawalan biologi. Ni dia tulis kat bawah ni. Cadangkan satu dia bagi kat sini. Cadangkan satu kawalan biologi yang boleh diambil oleh Encik Ramli. Maknanya tak nak pakai chemical ni, nak gunakan kawalan biologi. So apa yang dimasukkan dengan kawalan biologi? So awak kena faham gitu. Biologi ni bermaksud benda hidup, kajian benda hidup. So kita nak gunakan benda hidup, kita nak gunakan interaksi yang kita tahu tadi, secara semula jadi. Kita menggunakan hubungan antara spesies ataupun hubungan antara mangsa-pemangsa tadi untuk kita mengawal haiwan yang lain. Kawalan biologi ni. So contoh dia, kalau contoh kita pakai, kita bela burung hantu. Contoh kita bela burung hantu dekat ladang kelapa sawit. Ataupun kita gunakan ladang burung hantu dekat sawah-sawah. Kenapa? Sebab kita tahu burung hantu ni makanan dia apa? Makanan dia tikus. Dekat sawah padi banyak tikus. Jadi kita bela burung hantu, letak rumah burung hantu di satu tempat. Jadi malam-malam burung hantu akan terbang, nampak tikus, dia makan.
Kalau tak, kita kena spray dengan racun perosak, racun serangga ataupun racun haiwan untuk bunuh tikus tadi. Jadi bila kita sembuh dengan racun, kita khawatirin beras ataupun padi yang kita makan tadi tu, ataupun padi yang kita terhasil tadi, kita takut ada mengandungi bahan kimia. Jadi kesan dia balik pada kita. Kita tak nak yang tu. So kalau kita guna kawalan biologi ni, bermaksud kita guna haiwan mangsa per mangsa. Kita gunakan orang kata interaksi antara mangsa dan pemangsa. Okey, so dia hanya suggestkan, dia minta awak, cadangkan, cadangkan satu kawalan biologi yang boleh diambil oleh Encik Ramli untuk mengatasi masalah ini. So maknanya soalan ini dia minta awak cadangkan satu kaedah. Okey, kemudian dia nak awak jelaskan. Ni nampak soalan dia. Dia minta awak jelaskan kaedah ini dan kelebihannya. Bermaksud 3 benda yang dia nak dekat sini. Yang pertama, dia nak kawalan biologi. Yang kedua, dia nak awak jelaskan apa yang berlaku. Kenapa awak pilih cara itu. Dan yang ketiga, dia nak suruh bagi tahu kebaikan. Kebaikan. Semua saya dah cerita dah. Kat sini ada tak siapa yang jawab soalan ni? Ada tak? Dalam ni dia ada dalam konteks awak ni sebenarnya ni. Okey. So dia boleh gunakan, ini saya cerita lah kat awak dia boleh gunakan lalat sejenis lalat. Okey, dia boleh gunakan sejenis lalat yang nama dia lalat Echinonemon. Lalat Echinonemon. Lalat. Okey, so cadangkan satu kawalan biologi. Okey. Kita panggil, kita gunakan lalat. Saya tengok nama dia. Ni lalat daripada Jepun ni. Jepun ke Korea? Lalat Echinonemon. Kita guna lalat Echinonemon. Okey. Untuk mengawal, lalat Echinonemon digunakan untuk mengawal, apa tadi? Lava, lava pengorek batang. Lava pengorek batang. Kita akan gunakan ni. So ini adalah kawalan biologi dia. Ini adalah kawalan biologi dia. Kawalan biologi. Maknanya kita dah bagi jawapan yang pertama. So kita terangkan dia bagaimana lalat ini boleh mengawal lava pengorek batang ni. Bagaimana? Lalat dia digunakan di mana? Awak boleh jawab di mana? Lava lalat Echinonemon dia akan buat apa? Dia akan makan. Dia akan makan lava pengorek batang. Nampak tak? Sebab awak tahu dah hubungan mangsa pemangsa bermaksud satu haiwan makan haiwan yang lain. So of course lah bila awak bela lalat Echinonemon ni, lalat ni tadi akan bertelur. So bila lalat ni bertelur, lalat ni sebelum dia bertukar menjadi lalat, dia ada proses cycle dia. Dia mula telur, lepas tu dia jadi lava. Lava ni ulat. Kalau kat rumah awak lalat sampah tu, lalat yang langau tu kan, lalat sampah tu, mula-mula sekali dia bertelur. Lepas dia bertelur, lalat tadi akan bertukar menjadi lava. Lava tu ulat. Jadi ulat yang pengorek batang tadi, dia akan korek batang apa? Dia akan korek batang kelapa sawit tadi. Jadi dia akan merosakkan pokok tadi. Jadi untuk tangkap dia tu, kita bela lalat Echinonemon ni. Lalat Echinonemon ni pun bertelur juga. So bila lalat Echinonemon ni bertelur, telur tadi bertukar menjadi lava. So bila bertukar menjadi lava, jadi lalat ni dia perlu makan. Lava Echinonemon ni perlu makan. Jadi dia makan siapa? Dia akan makan lalat lava pengorek batang tadi. So bila dia makan, maka habis
So itu kita katakan sebagai dia punya orang kata apa? Kawalan biologi. So ini dah habis ke jawapan dia? Belum lagi, baru 2 markah. Dia tanya satu lagi, kelebihan. So awak kena cerita kelebihan dia. So saya dah cerita dah kat awak kelebihan dia. Okey, awak tulis gini, kelebihan. Okey, kelebihannya ialah, awak boleh jawab gitu Okey, ialah tidak, contohnya tidak berlaku pencemaran tidak berlaku pencemaran ekosistem. Banyak lagi tidak menggunakan makhluk perosak, tidak menggunakan makhluk perosak, tidak menggunakan racun makhluk perosak, tidak menjejaskan kesihatan manusia. Boleh bubuhlah kat situ So barulah dapat 3 markah. Markah yang pertama, awak bagi tahu apa yang awak gunakan untuk mengawal biologi tadi. Langkah yang kedua, bagaimana lava tadi boleh digunakan. So dalam kes ni awak kata lalat ni makan, lalat Ichimon tadi akan makan lava pengorek batang. Dan yang ketiga, awak cerita pasal kelebihan dia. So awak akan dapat berapa markah? Awak akan dapat 3 markah. Last sekali soalan 5D, 11D. Rumah burung hantu sering terdapat di ladang kelapa sawit. Anda dikehendaki membina sebuah model. Membina model rumah burung hantu menggunakan bahan-bahan yang diberikan. So dia bagi awak bahan ni, dia bagi awak bahan 3 bahan, paku dan kayu dan plywood, 3 batang ni. So dia minta awak lukis. Ini format PT3, ini biasa. Dia akan bagi bahan macam ni dan minta awak reka cipta sesuatu. So dalam kes ni dia minta awak lukis model rumah burung hantu. So awak mesti pakai ketiga-tiga bahan yang diberikan. Yang plywood ni, papan ni dengan kayu ni, dengan paku. So dia minta awak lukis. Dia minta awak lukis dekat sini. Lakarkan model tersebut mengikut kreativiti anda. So mula-mula sekali dia suruh awak lakarkan. Dia suruh awak lukis model. Cikgu, saya tak pandai melukis. Tak apa. Yang penting nampak rupa dia. Yang penting nampak rupa dia. Jangan tak nampak rupa langsung. Kita bukan belajar seni, kita belajar sains. Jadi kita nak tengok lakaran sahaja. Dan kemudian terangkan. Dia suruh awak cerita kenapa awak buat rumah burung hantu tadi dan awak letak di ladang kelapa sawit. Dia suruh awak cerita. So berapa markah? So berapa markah? Dia bagi awak 3 markah. 1 markah untuk lakaran dan 2 markah lagi untuk penerangan. So macam mana nak lakar? Lakarlah dah nama rumah burung hantu. So awak lakarlah rumah burung hantu macam mana? Kalau saya akan buat rumah. Saya buat rumah kecil tu. Saya buat rumah burung hantu. Saya buat rumah burung hantu macam ni. Saya buat pintu dekat depan dan saya letak rumah tadi atas tiang kayu yang saya buat tadi. Dah siap. Kalau awak lukis macam ni pun, awak dapat 1 markah. So kalau dia kata labelkan, ini kata batang kayu. Awak label lah. Yang ini awak kata plywood. Contohlah sebab nama plywood. Dah selesai dah masalah awak. So awak dapat 1 markah. Dia suruh lakarkan, tidak semestinya awak mengikut skala dan sebagainya. Awak hanya lakarkan. So bila awak lukis macam ni, saya faham dah. Ini adalah rumah burung hantu. So awak dah dapat 1 markah. Jadi saya akan buat macam ni. Saya akan buat macam ni dan saya akan bagi awak 1 markah. Dan yang kedua dia tanya terangkan mengapa rumah hantu. Dia suruh awak terangkan. So bila terangkan, dia bagi markah dekat sini pula, 2 markah. Awak tengok ni ada 2 markah. So awak kena bagi 2 jawapan. So macam mana kita nak terangkan? Pertama sekali, kenapa kita buat rumah? So bila kita buat rumah, maka kita nak suruh burung hantu datang. Burung hantu ni kan dia hidup secara orang kata apa? Dia hidup secara semula jadi. Dia duduk secara, dia tidak dibela.
Jadi untuk kita panggil dia tadi, kita sediakan rumah untuk dia. So jawapan dia dekat sini, rumah burung hantu akan menarik burung hantu. Burung hantu untuk datang. Datang ke mana? Datang ke ladang kelapa sawit. Kelapa sawit. So bila awak jawab gini, untuk menarik ni, so awak sudah dapat satu markah. Ini penerangan dia. So kenapa kita nak tarik? Kenapa kita nak tarik burung hantu datang? Sebab apa? Sebab kita nak gunakan dia tadi. Burung hantu, hantu akan memburu, memburu tikus, di ladang kelapa sawit. Sekaligus mengawal, populasi tikus. Populasi tikus. Nampak tak? So kita pertama sekali awak cerita, saya buat rumah tadi sebab apa? Sebab nak tarik biar burung hantu datang lepak dekat situ. So bila dia lepak kat situ, dia duduk malam-malam, dia nampak tikus. Sebab tikus itu adalah makanan dia tadi. Balik kepada hubungan mangsa-pemangsa tadi. Jadi burung hantu tadi dia akan makan tikus. So bila dia makan tikus, burung hantu ni dia makan mengikut keperluan dia sahaja. Dia tak nak makan ikut suka hati dia. Bukan dia makan selagi kenyang, dia makan tak. Dia makan mengikut keperluan dia sahaja. Jadi bila dia makan tadi, jadi dia boleh mengawal populasi tikus. Jadi populasi tikus pun orang kata apa, tidak banyak di situ. Jadi bila tidak banyak, jadi dia tidak akan merosakkan bilangan kelapa sawit, bilangan pokok kelapa sawit. Okey, so sampai sini ada soalan apa-apa nak tanya saya tak? Kita start lewat tadi, kita start tadi pukul 11.30 tadi. Tak ada. Tak ada. Kalau tak ada, okey, untuk set ni kita dah habis lah. Untuk set ni kalau kiranya kita dah habis. Untuk set yang kedua, so insyaAllah nanti kita sambung dengan set yang ketiga. Kelas kita ada esok kan? Esok waktu yang sama esok waktu yang sama. Okey. Dan saya seperti biasa saya doakan anda semua menjadi pelajar yang cemerlang, menjadi orang kata apa, diberkati dunia akhirat, diberi iman yang kukuh, menjadi anak-anak yang soleh-solehah, dan insyaAllah mendapat kejayaan lah, kejayaan dunia dan akhirat. So kalau tak ada apa-apa, kita jumpa lagi esok insyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih, Cik Ding.